Okey, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk sambungan perbincangan kita. Lain sikit layout cikgu buat hari ni, kot awak boring dah. Okey. Tapi kejap lagi kita akan pergi kepada kertas awak semula. Kita berada di nombor berapa kalau ingat? Ini video cikgu kalau ikut yang set ketiga lah. Yang pertama soalan 1 dan 2, kedua 3 dan 4. Ni hari ni kita sambung 5 dan 6 dulu ya. Cikgu cuba dah try buat semua sekaligus, dia panjang sangat. Jadi kita buat sikit-sikit lah, okey? Okey, kita teruskan dengan soalan yang cikgu rasa okey. Cikgu tukar mic lain sikit ni, senang sikit nak bercakap. Okey, kita terus ke soalan yang ke-5 dan 6 lah. Okey, ni soalan dia. Ni. Ikut ni lah, mau nampak. Okey. Soalan jadual. Jadual berkaitan dengan bilangan pesakit mata dari bulan Januari hingga bulan Mei. Dan dia dah dibentangkan di dalam komunikasi jadual. Okey. Ini cikgu besar-besar. Bulatkan. Boleh ubah dia tu. Walaupun sebenarnya dah ajar dah. Belah kiri tu pun boleh ubah manipulasi. Belah kanan pun boleh ubah bergerak balas. Dan soalan A. Soalan dia ialah tujuan. Nyatakan tujuan. Okey, murid ni dia okey, dia jawab untuk mengkaji hubungan antara comel dah dia guna umha. Tapi yang belakang dia tu mengalami sedikit masalah di mana dia tak gunakan PM dan PB yang betul. Dia terus ambil bilangan pesakit mata, maksudnya dia mula dengan PB. Boleh ke tak? Tujuan wajib ya. Wajib mula dengan PM dan gabungkan dan boleh dengan boleh pemboleh bergerak balas. Okey? Tak payah cerita pun bulan berapa apa semua. Hanya ambil perkataan bulan ataupun kalau ada yang tak yakin dia nak tambah juga parameter, dia kata bilangan bulan. Tapi sebenarnya bulan tidak perlu ada parameter. Dia boleh berdiri dengan sendiri dia. Okey, jadi jawapan dia akan jadi untuk mengkaji hubungan antara bulan dan bilangan pesakit mata. Itu sahaja. Jadi salah soalan A tu, murid ni jawab salah sebab dia pergi cakap PB dulu. Dan dia cakap juga bulan, tapi bulan dia tu datang kemudian. Siap dia nyatakan lagi jadi Januari hingga Mei. Okey. Ingat tujuan. Okay, soalan kedua, soalan dia corak. Ini semua soalan KPS. Mudah je. Dia corak, mudah je jawab. Ni pun betul, dia betul, tahniah, menaik dan menurun. Okay, cikgu bagi komen sikit ya. Masa cikgu write, ada murid dia tak tengok habis. Walaupun cikgu kata kena baca daripada Januari sampai Mei, kena baca bagi habis, kena faham pattern dia, corak dia. 5, 7, 20, 25 menaik. Tiba-tiba bulan Mei jadi 15, sepatutnya menurun. Ada murid dia buat menaik sahaja sebab dia tengok separuh jalan dan dia tak semak. Okay, itu kesan dia. Jadi jawapan dia menaik dan menurun. Kalau awak baca ada 5, 6 pola, awak tulis semua pola tu. Okay, tapi di sini ada 2. Jadi kena tulislah 2. Okay, so kita terus kepada soalan C. Berkaitan dengan pesakit mata ni juga. Dia minta inferen. Tujuan, corak. Yang ketiga C, inferen. Inferen, dia tak tanya pemerhatian kan? Okey, tapi bila dia tak tanya pemerhatian, awak kena tahu dulu pemerhatian untuk awak nak bagi tahu sebab kepada pemerhatian tu. Kita tengok jadual dia makin meningkat daripada Januari hingga April. Soalan pun dia minta fokus inferen bilangan pesakit dari bulan Januari hingga April saja. Maksudnya pemerhatian dia minta yang meningkat sahaja ataupun yang menaik ni saja. Kenapa pesakit mata boleh meningkat dari Januari hingga April? Jadi awak tanya balik. Dan awak cuba bagi reason ataupun sebab yang sesuai. Yang berkaitan dengan sakit mata ni, tajuk dia apa? Kena tahu tajuk. Tajuk nombor 5 ni ialah tajuk mikroorganisme di bawah kesan buruk mikroorganisme. Okey?
Salah satunya menyebabkan penyakit berjangkit. Jadi bila dia bertambah, pattern dia bertambah ni, reason dia ataupun sebab dia ialah kerana mikroorganisma berjangkit ke ataupun sakit mata merupakan penyakit yang berjangkit. Okey. Murid ni dia jawab boleh kerana telah dijangkiti. Kalau dia titik kat situ saya mungkin akan terima jawapan dia, tapi bila dia kata oleh kuman menyebabkan saya tak nak terima. Okey. Kita cakap dah semenjak kita belajar mikroorganisma ni jangan guna dah perkataan kuman, guna mikroorganisma. Okey, D ni dia minta jenis. Apa jenis mikroorganisma yang menyebabkan penyakit ni makin berjangkit. Okey. Kalau awak baca balik dalam buku teks, sakit mata ni bukan bakteria, dia ialah virus. Lebih kecil lagi, lebih halus lagi mikroorganisma tu. Sama macam virus sekarang yang tengah melanda negara kita, dunia kita, COVID-19. Okey. Okey, E. E soalan ni sebenarnya markah free je untuk awak. Sebab dekat depan ni kita dah tahu PMPB. Soalan seterusnya E ni dia tanya balik apakah pemboleh ubah bergerak balas. Hanya ambil sahaja bilangan pesakit mata. Okey. Patutnya soalan ni boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 4 lah markah kalau awak tak tahu inferen. Boleh dapat 4 markah. 5 penuh kalau tahu. Soalan ni senang Okey, kita terus kepada soalan yang ke-6. Ke-6 ni dia masuk tajuk yang hujung-hujung ni. Tajuk bumi. Bumi ataupun sistem suria. Tajuk tahun 4. So, suria dan dia fokus kepada planet kita, bumi. Okey, tanda karat pada pernyataan yang benar tentang planet Raja. Kita dah tahu dah planet ketiga. Dia bagi tahu dah planet ketiga. Terus kita tahu dah kita tahu dah bumi. Lepas tu, soalan dia right yang mana? Sama ada pernyataan yang benar tentang planet bumi ni mempunyai kehidupan ke planet yang paling cantik? Dua-dua betul kan kalau ikut. Tapi melalui fakta sains yang kita belajar tu, kita fokus kepada kehidupan lah. Berbanding dengan planet-planet lain. Bumi mempunyai kehidupan. Apa? Okey, lepas right tu belum dapat markah lagi. Markah dia sekali dengan yang bawah tu nyatakan satu alasan kenapa kita pilih bumi itu mempunyai kehidupan. Cara dia, awak kena tanya balik kenapa dalam kepala otak awak sebelum jawab soalan inferen atau alasan. Bila kita bagi tahu dia ada hidupan, kita tanya balik kenapa bumi boleh ada hidupan. Ramai yang boleh dapat salah bila dia jawab kerana planet itu ialah planet bumi. Dia belum lagi memberi alasan. Dia hanya menyatakan sahaja tu planet bumi. Kita dah tahu dah planet ketiga tu bumi. Jadi awak tak perlu ulang balik. Maksudnya memanglah dia tak ada kat situ tulis bumi. Tapi ketiga tu kita dah anggap satu pemerhatian bahawa planet itu adalah bumi. Jadi awak perlu memberi alasan terhadap bumi tu. Kenapa bumi boleh ada hidupan. Jadi ada banyak alasan yang boleh masuk. Murid ni dia jawab dengan baik sekali. Banyak alasan yang dia bagi, mempunyai graviti, ada oksigen, ada makanan dan minuman. Itu ada benda hidup boleh hidup dekat situ. Cukup sekadar kalau awak kata mempunyai oksigen pun dah betul. Okey? Mana-mana alasan ni digabung terus dan semuanya betul. Jadi saya terima. Saya ada good lagi. Okey? Jawapan yang menyebabkan salah itulah yang ramai kata kerana planet ini merupakan planet bumi. Dia menyatakan sahaja tapi dia tidak memberi alasan. Apa yang specialnya bumi tu? Dia kena bagi alasan. Okey, sambung B dia berkaitan dengan satu pernyataan yang kita dah biasa buat dalam kelas. Banyak bagi pernyataan yang macam ni untuk menguji teknik menjawab hubungan dan hipotesis. Di sini patutnya awak kena conteng dekat pernyataan tu. Murid ni dia memang tak ada idea langsung. Tiba-tiba jawapannya 1 bulan. Apa dia? Sedangkan soalan minta nyatakan satu hubungan. Siap dia bagi tahu dah hubungan apa dan apa. Antara jarak planet tu dah menjadi PM. Jarak planet tu dengan jarak planet tu maksudnya jarak planet dia daripada matahari lah. Dia nak suruh awak hubungkan dengan PB iaitu tempoh
yang diambil untuk melengkapkan satu edaran mengelilingi matahari. Semakin jauh planet tu daripada matahari, semakin besar orbit dia kan. Bila orbit dia besar, dia lagi lama tak nak beredar mengelilingi matahari. Jadi itu hubungan yang awak kena buat guna semakin ataupun jika maka. Bukan jawapan dia 1 bulan. Bukan dia tanya. Ini kata satu hubungan. Tiba-tiba awak jawab tempoh masa. Apa dia yang 1 bulannya? Tiba-tiba ni. Okay. Jadi garis kata kunci. Murid ni tidak menggaris kata kunci hubungan. Bila jumpa soalan ni, dia minta hubungan. Ni nampak ni. Cikgu tolong garis. Bila ada hubungan, awak dapatlah idea soalan ni nak jawab macam mana. Jika maka, cari PMPB. PMPB ni dah ada di dalam ayat ni. Ni satu penyataan dia bagi tentang masa. Jadi ada masa ni bertambah berkurang. Jadi kat sini pun kena ada lah. So dia akan jadi macam mana? Jika, saya guna jika maka semakin memboleh ni. Jika jarak planet dengan matahari bertambah, maksudnya makin jauh, maka tempoh yang diambil tu PB, ulang PB dia. Maka tempoh yang diambil untuk melengkapkan satu edaran mengelilingi matahari bertambah ke berkurang? Makin jauh orbit dia. Bertambah juga. Jadi pasangan dia bertambah dan bertambah. Okay, saya nak guna semakin. Sebab kedua-dua PM dia ada corak, PB dia ada corak, kita boleh guna semakin. Semakin bertambah jarak planet dengan matahari, semakin bertambah tempoh yang diambil. Tempoh masa boleh, tempoh yang diambil untuk melengkapkan satu edaran mengelilingi matahari. Ambil semua tu sebagai PB. Tak ada masalah. Okay, ni soalan hubungan ya. Hubungan sama dengan hipotesis, teknik menjawab dia. Kita terus ya. Berapa cikgu nak ringkas je video ni. Okey, seterusnya soalan ni soalan definisi secara operasi. Dia masuk sekali kejadian siang dan malam. Okey, ramai lagi yang masih salah, tak faham konsep siang malam ni. Siang malam ni hanya berkaitan dengan putaran. Ada benda tu nak buat putaran kat sini. Okey, putaran ni benda dia duduk statik. Dia duduk statik ni, dapat water ubat ni. Okey, nampak? Ubat ni, contoh ni bumi kita, dia berputar di tempat yang sama. Sebab tu dia panggil berputar pada paksinya. Okey, yang awak guna beredar tu maksudnya dia bergerak. Beredar dia beredar. Saya matahari, dia pusing. Saya ni dia panggil beredar. Beredar bukan siang malam. Beredar tak ada kaitan dengan siang malam. Putaran yang menyebabkan siang dan malam. Sebab matahari tetap. Okey, matahari tetap kat sini. Jadi dia berputar. Putar seorang-seorang dia ya, berputar. Jadi kat sini siang, kat sini malam. Okey. Putaran je, putaran. Jadi ramai salah bila dia sebut beredar. Semua salah, jadi akan salah. Tapi nombor 1 ni ialah definisi secara operasi. Cikgu tak sempat lagi nak terang bagi mendalam tentang definisi ni. Secara operasi lain. Definisi saja lain, definisi secara operasi ni lain. Kalau ada perkataan definisi secara operasi, dia mesti ada satu rajah ke atas, ada jadual ke, maksudnya dia ada satu uji kaji di atas tu. Di atas tu macam seolah uji kaji yang menggunakan gelup lah. Dia nak tunjuk balik bagaimana siang dan malam berlaku. Jadi sebenarnya walaupun ramai yang tak tahu nak jawab soalan nombor 1 ni, tapi ramai yang betul. Okey, ramai yang betul sebab awak cuba menjawab. Mudahnya definisi secara operasi, awak menerangkan balik apa yang dia minta. Dia minta tentang siang kat sini. Jadi kita fokus pada siang. Macam mana berlakunya siang di bahagian bumi? Bahagian bumi yang macam mana yang berlakunya siang? Yang dia menghadap cahaya matahari. Jadi ada perkataan menghadap. Siang ialah bahagian bumi yang menghadap cahaya matahari. Awak menerangkan tentang siang berdasarkan gambar. Yang awak tengok kat situ berdasarkan gambar. Ada yang cakap menghadap, berhadapan, semua cikgu terima. Okey, itu sahaja jawapan dia. Atau kalau nak sedap lagi, kita mula dengan perkataan definisi secara operasi tentang siang ialah bahagian bumi yang menghadap cahaya matahari. Habis jawapan-jawapan. Jangan cerita tentang malam sebab dia fokus untuk siang sahaja. Okey, ramai juga yang betul. Yang salah tu memang dia tak cuba jawab langsung.
Inilah muridnya ni yang salah terus ni. Okey, kedua, mengapa kejadian siang dan malam boleh berlaku? Ini soalan inference, senang. Konsep sains dia ialah, kita mula-mula tadi cikgu dah bagi tahu, bumi tu bila siang dan malam adalah kaitan dengan putaran. Terus kerana bumi berputar pada paksinya. Murid ni dia ada berputar pada paksinya, bumi ada, tiba-tiba ada bulan. Patutnya bulan tak ada kaitan dalam siang dan malam. Jadi saya potong, saya bagi juga satu markah. Tapi kalau murid yang ada jawab kerana bumi beredar mengelilingi matahari, salah. Ada juga dia confuse, dia nak guna beredar dengan berputar tu. Dia guna kerana bumi beredar pada paksinya, salah. Okey. Kena faham betul-betul maksud putar dan edar. Kena beza dah. Peredaran bumi tu akan bergerak dari tempat dia. Kalau putaran dia tak bergerak. Okey. Okey, D tu ditambah sikit satu lagi soalan dalam sistem suria kita. Lukis, mengapakah planet M dan N tiada hidupan? Planet di depan tu. Pertama dan kedua, Utarik dengan Zura. Okey. Ini pun sama. Ada yang jawab kerana planet M dan N ialah planet Utarik dan planet Zura. Tak boleh. Okey, bila dia minta alasan, dia bukan minta awak menyatakan semula benda tu. Memanglah tu ilmu yang awak tahu, Zurah, Utarik dan Zurah tu awak tahu, dia tak tulis kat situ. Cikgu kata, cikgu kalau tak tulis tu boleh jadi inference. Okey. Kena pandai bezakan inference dan pemerhatian. Okey. Kalau menyatakan nama tu masih lagi pemerhatian. Kena bagi sebab di sebalik situasi yang dinyatakan. Situasi dia nak fokus kenapa tiada hidupan. Jadi kita kena fikir kenapa planet lain ataupun planet yang dekat dengan matahari ni tiada hidupan. Okey, ada satu set murid lagi dia jawab kerana planet M dan N sangat hampir dengan matahari pun belum lagi sebenarnya memberi inference. Sebab masih lagi pemerhatian. Saya pun tahu dia sedang hampir. Memang dua planet ni paling hampir. Jadi bila dia hampir, awak kena bagi satu alasan yang berlandaskan hampir tu, awak fikir atas sikit lagi. Bila dia hampir, dia jadi macam mana? Dia panas, suhu tinggi. Guna perkataan tu, barulah dia akan tepat awak punya inference tu. Okey. Macam murid ni, kerana M dan N sudah dikelilingi dengan larva. Saya tak pasti, saya pangkah ke saya right tu. Sebenarnya betul lah. M dan N ni memang ada larva lah sebab dia banyak gunung berapi kan. Okey, jadi tak sesuai untuk kehidupan. Okey, mungkin boleh diterima lah. Sebab alasan dia banyak. Tapi yang paling mudah sekali kalau awak dah faham dia hampir dengan matahari, apa yang berlaku kat planet tu merupakan planet yang paling panas, boleh sebut. Ataupun kerana planet M dan N adalah planet yang bersuhu tinggi, tidak sesuai untuk kehidupan. Okey. Jadi banyak jawapan yang boleh diterima. Cuma jawapan awak tu kena betul-betul awak klasifikasikan dia sebagai sebab inference, bukannya pemerhatian. Itu yang masalah murid kita sekarang ya. Dia banyak mengulangi semula tapi tidak memberi sebab. Okay, saya selalu kata contoh dalam kelas. Contoh saya tanya, kenapa awak tak datang sekolah? Saya dah tahu awak tak datang sekolah, tidak hadir ke sekolah. Tiba-tiba awak jawab, cikgu saya tak datang sekolah kerana saya tak datang sekolah. Seolah awak ulang balik je. Bukan awak memberi sebab pun. Cikgu saya tak datang sekolah kerana saya tidak berada di sekolah. Belum lagi memberi sebab. Belum lagi bagi alasan terhadap ketidakhadiran awak tu. Awak mengulangi balik kenyataan yang bahawa awak tak ada kat sekolah. Awak tidak hadir. Tak ada sebab lagi. Okay? Jadi sama macam situasi pemerhatian dan inference ni. Kadang-kadang awak rasa awak dah memberi sebab. Tapi sebenarnya sebab tu masih lagi pemerhatian. Okay? Fikir dalam sikit, fikir atas sikit dan fikiran tu kena berlandaskan satu konsep sains yang awak belajar. Okey. Okey, seterusnya soalan ni dah yang ke-7, dah 19 minit. Cikgu rasa kita akan buat slot lagi satu lah untuk soalan ni. Kita tamat dulu sampai sini. Okey, apa-apa nak komen boleh WhatsApp cikgu, boleh komen dalam YouTube ni juga deh. Okey, assalamualaikum.